Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlarilah kamu dalam kamu mengejar keampunan Allah, ataupun kejarlah kamu keampunan Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Pengurusi ahliatan kuasa, pegawai syarak, muslimin dan muslimat sekalian, malam ni malam-malam yang terakhir kita dalam bulan Ramadan. Kalau kita hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dengar esakan dan tangisan menghiasi malam-malam sebegini. Masing-masing sibuk dalam keadaan rasa sedih, rasa sayu untuk berakhirnya Ramadan ini. Dan dalam hati setiap di kalangan orang mukmin, dia diajar supaya jiwa kita menganggap Ramadan ni Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita tak boleh menganggap kita akan berjumpa lagi Ramadan yang akan datang. Sebab kalau kita perhati, ramai di kalangan kita yang telah meninggal dunia. Sejarah negara kita ni tak pernah Allah matikan seramai lebih kurang 34,000 nyawa manusia mati disebabkan COVID sahaja. Semenjak tahun 2019 sampailah pada tahun terakhir kita ini, mati disebabkan COVID saja 30,000 lebih yang mati saja. Syukurnya pada Allah, dalam jumlah yang mati itu nama kita tak tersenarai lagi. Allah bagi peluang terakhir, mungkin malam-malam ini di antara malam-malam kenangan dalam hidup kita sewaktu mana kita mati nanti. Dia akan menjadi satu ingatan dalam hidup kita. Kalau kita merasai bagaimana besarnya nilai Ramadan ini. Yang Ramadan ini para hadirin sekalian tahu, dia merupakan satu hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah Allah jadikan sebegini. Satu program yang disusun oleh Allah mempunyai banyak tujuan dan matlamat. Tuan-tuan tak akan jumpa satu program yang Allah susun untuk diri kita sebegini rupa dan tersusun indah. Susunan yang Allah jadikan semenjak daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Allah sendiri yang mengatur dan menyusun program ini. Tak kira siapa pun kita, nama pun jawatan kita, pangkat dan kebesaran kita, semua sama di kalangan kita. Bersahur bermula dengan subuh, berbuka dengan waktu maghrib. Menunjukkan bagaimana kita ni sama saja pada pandangan Allah. Walaupun kita ni pembesar negeri, walaupun kita ni ustaz, selebriti, walaupun kita ni orang biasa saja, tapi semuanya sama di sisi Allah. Allah minta ikut segala yang disusun oleh Allah dengan tujuan yang tersendiri.
Tuan-tuan tak, kalau tuan-tuan rajin baca dalam hadis-hadis Rasulullah tentang Ramadan ini, tuan-tuan akan dapati banyak tujuan Allah jadikan Ramadan. Tujuan Allah jadikan Ramadan, kalau boleh kita perhati sebelum kita mengakhiri Ramadan ini. Allah awal-awal sebut la'allakum tattaqun. Allah sebut demikian, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Allah sebut di awal ayat yang diperintahkan pada kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebut demikian. Wahai orang beriman pada Allah, difardukan pada kamu puasa sebagaimana difardukan pada umat-umat sebelum daripada ini. Tujuannya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Ini di antara tujuan utama. Dan Allah bukan tak terhenti dengan tujuan utama ini. Nak suruh kita ni jangan dinilaikan diri kita dengan nilaian manusia biasa. Ramai orang kita, dia nilai hidup ini bila kamu akan jadi mulia bila? Bila kamu banyak harta. Ini pandangan manusia biasa. Ramai di kalangan kita, dia nilai orang bila orang ni ada rupa paras. Ada orang nilai orang dengan seorang tersebut bila banyaknya harta. Ada di kalangan kita, dia nilai orang bila orang tu mempunyai pangkat dan juga tahta. Ini pandangan manusia biasa. Allah diajar, hidup ini kamu jangan nilai manusia dengan nilaian yang dipandang oleh biasa manusia ni, jangan. Tetapi kamu akan bernilai bila kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Bila kalian menjadi manusia bertakwa pada Allah, kalian akan bernilai di sisi Allah. Allah tak nilai kita dengan harta. Kalaulah harta ni menjadi nilai ukur di sisi Allah, nescaya Qarun itu jauh lebih mulia daripada kita kan. Qarun itu banyakkan hartanya. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dengan kekayaan Qarun itu. Dan Allah simbolkan, ini manusia yang kejam, manusia yang zalim atas dunia ini sendiri. Maknanya manusia tak mulia dengan harta. Rasulullah dah pesan dah pada kita. Kalian berjumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya dia tersebut. Kalian jangan kagum dengan kekayaan seseorang. Siapa-siapa yang dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dilebur di sisi Allah. Allah hancur leburkan agama dia. Kerana manusia tidak dimuliakan oleh Allah dengan kekayaan. Kerana hidup ini bukan ini tujuan Allah jadikan. Allah bukan jadikan kita ni tujuan untuk mengkayakan dalam hidup kita, tak. Tuan-tuan tanyalah di kalangan kita. Tuan-tuan turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap ni. Tuan-tuan kerja apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan nak apa sebenarnya dalam hidup? Cuba tanya jangan-jangan sekali di kalangan kita lah. Kita ni tiap-tiap hari berkejaran. Lenguh dalam hidup. Letih. Lonlai jasad kita ni. Kita kerja apa dalam hidup? Kita nak apa dalam hidup? Cuba tanya dalam hidup kita. Kebanyakan di kalangan kita akan jawab, saya kejar harta Ustaz. Saya nak harta yang banyak. Ini jawapan kebanyakan kita. Islam datang, Islam ajar. Kamu jangan ingat harta tu memuliakan kamu di sisi Allah. Allah tak pernah memuliakan orang dengan harta. Kamu banyak harta macam mana pun, itu benda yang kamu akan dipersoal depan Allah nanti. Semakin kaya kamu, semakin penat kamu depan Allah. Ini satu benda yang dipahami, yang perlu dipahami di kalangan kita. Hidup kita ni pun Allah tak muliakan kita dengan pangkat. Jangan kita ingat bila kita ada pangkat, kita jadi mulia. Hak payah bekerjalah dengan pangkat. Islam larang kita jangan berebut pegang jawatan. Jangan nak pegang jawatan, jangan. Hubur riasah dipanggil. Berebut nak kepada kedudukan. Islam larang. Ini PL yang buruk dalam hidup. Islam ajar dalam hidup kita ni, jawatan ini bukan satu kemuliaan.
Tapi jawatan ini satu tanggung yang kena jawab depan Allah nanti. Tuan-tuan pegang je jawatan. Tuan-tuan akan menyesal depan Allah nanti, tuan-tuan. Lagi besar jawatan tuan-tuan, lagi penat tuan-tuan jawab depan Allah nanti. Kerana jawatan ini bukan kemuliaan hidup. Jangan kita ingat, bila kita ada jawatan, kita jadi mulia di sisi Allah. Tak. Kalau kita boleh tunai tanggungjawab, barulah kita jadi mulia. Yang masalahnya kebanyakan orang pegang jawatan tak memuliakan dalam hidup dia. Kalau tidak, kenapa suami larikan diri daripada isteri dia daripada mahsyar nanti? Kalau tidak, mengapa isteri melarikan diri daripada suami daripada mahsyar nanti? Kalau tidak, mengapa anak-anak melarikan diri dengan mak dan ayah daripada mahsyar nanti? Allah ceritakan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Di akhirat nanti, isteri melarikan diri daripada suami. Tak nak mengaku, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Suami sebut pada isteri dia, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Anak sebut pada mak ayah, engkau jangan mengaku engkau mak ayahku. Mak ayah sebut, engkau jangan mengaku engkau anak-anak aku. Kenapa masing-masing melarikan diri? Kalau tidak, kerana tak tunai tanggungjawab. Tanggung yang kena jawab depan Allah. Jawatan tidak memuliakan kita dalam hidup. Yang kita kena kejar dalam hidup, bukannya rupa, bukannya harta, bukannya tahta. Sebaliknya, kita diajar supaya menjadikan diri kita setakwa mungkin di kalangan manusia. Mesti kita jadi manusia yang bertakwa. Kan dalam doa kita sebut, dalam doa yang dibaca oleh imam tadi pun, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang bertakwa tu, kamilah pemimpinnya ya Allah. Ramadan ni, Allah betul-betul nak suruh kita jadi manusia bertakwa pada Allah. Saya tak bercadang nak cerita panjang pasal takwa ni. Tapi nak sebutnya, ini di antara tujuan Allah jadikan Ramadan. Di antara, kenapa Allah nak suruh kita jadi Ramadan? Nak suruh tahu, yang dalam hidup ni kemuliaan hidup bukan harta benda. Kemuliaan hidup bukan yang disebut dengan tahta dan sebagainya. Tapi kemuliaan hidup, mesti kita menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Ini mesti ada. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuncak Allah sebut. Allah sebut, manusia semua. Katanya Allah, aku jadikan kamu lelaki dan perempuan. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa di kalangan kamu. Ada bangsa Johor, ada bangsa Melaka, senang cerita. Ada bangsa Kelantan, ada bahasa Terengganu, ada bangsa Kedah dan seumpamanya. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Bukan aku buat dalam keadaan begitu saja, tidak. Tujuan aku jadikan kamu qabail, kabilah-kabilah di kalangan kamu bangsa ni, lita'arafu. Tujuannya untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Lepas pada kamu kenal, kamu jangan banggalah, aku bangsa Johor, aku bangsa Kelantan, aku bangsa Terengganu. Tak payah banggalah kamu. Yang mulia di kalangan kamu bukan bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Bila kamu boleh bertakwa pada Allah, kamu mulia di sisi Allah. Walaupun kamu daripada bangsa Sakai sekalipun. Walaupun kamu daripada bangsa Dayak sekalipun. Tapi kalau kamu takwa, kamu jauh lebih mulia daripada Melayu yang tak ada takwa. Kamu jauh lebih mulia daripada Cina yang tak ada takwa. Kamu jauh lebih mulia. Siapa yang bertakwa, dia paling mulia di sisi Allah. Allah jadikan Ramadan, nak suruh kita nampak, ni rupa-rupanya kemuliaan dalam hidup kita. Allah jadikan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, alim ulama sebut, berdasar pada apa yang kita lalui ini, Allah jadikan Ramadan nak suruh nampak tujuan dan matlamat hidup. Hidup ni bukan untuk dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan nampak hidup ni untuk dunia. Kalau hidup ni untuk dunia, apa beza kita dengan si kafir yang hanya makan, minum, tak peduli soal halal haram dalam hidup mereka. Hidup ini ada tujuan yang perlu kita pergi. Kemana yang kita perlu pergi dalam hidup kita ni? Kita perlu dapatkan syurga Allah.
tujuan dalam hidup ini mesti dapat syurga Allah. Tak ada manfaat tuan-tuan hidup, rumah tuan-tuan besar, kereta tuan-tuan mewah, anak-anak tuan-tuan cerdik, segala benda kita ada atas dunia, bila mati masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Hidup ni mesti tahu tujuan hidup. Tujuan hidup kita ni nak ke mana? Allah jadikan Ramadan. Kalau Allah tak buat Ramadan, kita masih leka dengan dunia ni tuan-tuan. Hidup kita ni mesti lagi hanyut dengan dunia. Sibuk kita dengan urusan dunia. Allah jadikan Ramadan. Macam mana Allah nak suruh kita ingat pada akhirat? Allah gari syaitan. Mana ada dalam bulan lain Allah gari syaitan? Kecuali Ramadan. Tuan-tuan, bulan lain tuan-tuan boleh datang masjid macam ni. Dalam bulan-bulan lain. Tak boleh tuan-tuan. Pukul 10 malam ni, biasa depan TV dah. Tengok Stongko lawan Triple H. Dia panggil dia. Masa ni, mana kita nak duduk dekat masjid? Tapi kenapa bulan Ramadan, malam pertama lagi, hati manusia dah jadi lembut. Berderu-deru manusia datang sujud pada Allah. Kita dengar bacaan imam yang dibaca oleh dua-dua imam tadi, rasa masuk dalam hati. Masuk dalam jiwa kita. Nak sebutnya, kenapa boleh masuk sebegitu mudah dalam jiwa kita? Dalam bulan-bulan lain, kenapa susah kita nak masuk? Kerana kita nampak hidup ni dengan dunia kan? Dunia je dalam hidup kita. Kejaran kita pun dunia. Tapi bila masuk Ramadan, Allah ajar, kamu jangan kejar harta. Kamu jangan kejar tahta. Jangan kamu sibuk dengan rupa kamu. Jangan. Sebaliknya, kamu mesti mengejar syurga dalam hidup kalian. Kalian mesti dapat syurga. Bila kalian tak dapat syurga, tak ada nilai. Celaka dan bangsalah Ramadan yang kita lalui ini. Sampai Rasulullah sebut dalam doa Rasulullah. Bila Rasulullah naik mimbar saja, Rasulullah sebut amin. Rasulullah sebut amin. Amin, kemudian Rasulullah turun. Sahabat-sahabat terkejut. Kenapa Rasulullah demikian? Tak pernah Rasulullah sebut amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah turun. Lalu sahabat-sahabat riuh tersebut, Rasulullah tanya balik, kenapa kamu riuh? Apa yang benda yang kamu meriuhkan? Pelik Rasulullah. Tak pernah begini Rasulullah. Kamu naik mimbar, kamu sebut amin, 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 kemudian kamu turun. Rasulullah jawab terus. Salah satu di antara Rasulullah sebut, waktu mana aku naik mimbar tadi, aku dengar malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, celakalah mana-mana di kalangan umat manusia yang masuk Ramadan, tiba-tiba dia keluar daripada Ramadan, nama dia tak gugur daripada pintu neraka, dan nama dia tetap berada dalam neraka Allah SWT. Rasulullah sebut amin. Tak boleh masuk dalam syurga. Pelik tuan-tuan. Tak pernah dalam hidup kita ni Allah jadikan nilai malam sebegini rupa bernilainya. Tuan-tuan berjumpa ke dalam bulan lain, malam-malam bulan-bulan yang lain, Allah jadikan nilai senilai sampai lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Yang dibaca oleh imam sebentar tadi. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mana kita berjumpa kecuali Ramadan? Ramadan je kita berjumpa. Besarnya nilai Ramadan ini. Satu malam ni. Katakanlah malam ni kita baca Quran. Kita semayang, kita dengar kuliah ni. Sama dengan 82 tahun kita sedang dengar kuliah. Malam ni, kebetulan malam ni, mudah-mudahan malam ni malam Lailatul Qadar insyaAllah. Bila malam ni kita baca Quran, sama dengan 82 tahun kita baca Quran. Malam ni kita derma, sama dengan 82 tahun kita menderma. Malam ni, dalam hidup kita ni, Allah jadikan Allah ubah masa. Masa malam ni, sama dengan 82 tahun kita beribadah pada Allah. Satu malam je, bermula pada maghrib tadi, sampai subuh pagi esok, kejap je dalam hidup kita. Allah jadikan nilai dia senilai khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Buatnya malam ni kita buat kuih raya. Sama 82 tahun buat kuih raya. Malam ni jaga-jaga sikit ibu-ibu sekalian. Malam ni malam yang besar yang Allah jadikan. Mana pernah dalam hidup kita ni Allah ubah masa dekat berbuka puasa sama dengan nilai waktu mana kita berjumpa dan melihat wajah Allah di akhirat nanti. Mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan berjumpa tak masa yang lain dalam hidup tuan-tuan yang Allah jadikan nilai
waktu mana nak berbuka puasa, Rasulullah sebut lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa ada 2 saat kegembiraan dalam hidup dia. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira dia ada 2 saat kegembiraan dalam hidup orang yang berpuasa. Sekali waktu mana berbuka. Dekat nak berbuka, Allah ubah. Udara pun berbawang, semerbak bawangnya. Dan dia akan menjadi kenangan yang indah dalam hidup kita. Saat mana kita berada dalam bulan Ramadan nak berbuka puasa. Berkejaran anak-anak yang kecil itu duduk dengan ayah dan ibu untuk disuap ke bibir-bibir mereka untuk berbuka puasa. Menjadi kenangan yang indah dalam hidup kita. Waktu mana kita berbuka puasa dengan mereka tersebut. Dalam hidup kita. Allah wangikan udara itu. Walaupun udara itu bauan asap, bauan dapur yang dimasakkan oleh seorang ibu kepada anak-anak dia. Allah jadikan masa itu masa indah sangat. Gembira sangat kita. Waktu mana itu? Sama dengan wa inda liqa'i rabbih. Sama dengan waktu mana berjumpa dengan Allah. Kecuali Ramadan. Tak pernah Allah turun sampai ke langit dunia. Dalam sejarah hidup kita ni, Allah turun sampai ke langit dunia. Kecuali Ramadan. Sampai ke langit dunia. Allah arahkan malaikat. Malaikat, kamu bertebaran. Mencari siapa yang nak minta keampunan daripada aku. Aku ampunkan dosa-dosa mereka. Siapa-siapa yang meminta dengan aku, pertolongan dengan aku tolong dia. Siapa-siapa, hatta tatla'al fajr. Sehingga terbitnya matahari, kecuali Ramadan. Allah jadikan demikian. Tak pernah Allah buka seluas pintu syurga Allah, seluas ini. Kecuali Ramadan. Tak pernah Allah tutup segapat pintu neraka ini. Kecuali Ramadan. Allah jadikan dalam hidup kita. Mengapa kita tak nampak jalan hidup sebegitu rupa? Pelik kan dalam hidup kita? Kerana dunia kita terlampau tebal dalam hidup kita. Terlalu tebal. Tebal dengan apa? Tebal dengan dosa yang kita tak minta ampun padanya. Kalau tuan-tuan tak nampak apa yang saya sebut sebentar tadi, sebenarnya kita masih lagi diseliputi dengan dosa yang banyak. Ada baki 2 malam lagi tuan-tuan. Yang kita 2 malam berbaki ni, tuan-tuan masih lagi ada kesempatan untuk tuan-tuan nak membetulkan jalan hidup. Belum lagi terlambat dalam hidup kita untuk menadah tangan kita. Untuk membetulkan jalan hidup kita. Nampak terus dalam hidup kita ni. Aku mesti dapat syurga dalam hidup ini. Aku tak boleh sebegini. Kalau biarkan perjalanan hidup sebegini, sampai bila aku nak jadi begini dalam hidup? Allah jadikan Ramadan kesempatan yang terbaik dalam hidup kita. Membulatkan tekad. Menanamkan keazaman. Keyakinan sungguh-sungguh. Aku mesti menjadi ahli syurga. Sehingga kan berderai air mata kita. Bercucuran air mata kita. Dalam tadahan doa kita. Meminta kepada Allah. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada kita. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada 2 malam ni. Saya nak cadangkan pada diri saya dan tuan-tuan. Untuk buat 3 perkara ni saja. Tuan-tuan jaga 3 perkara ni. Dan tuan-tuan tekadkan 3 perkara ni. Yang pertama, tolong jaga hati masing-masing. Jangan berpaling daripada Islam. Yang ni saya nak pesan betul-betul. Tolong tetapkan hati kita. Bulatkan tekad kita. Aku mesti hidup dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kita mati. Kecuali saat mana kita mati, kita betul-betul Islam. Yang ni yang pertama kena buat. Tinggalkan segala pahaman-pahaman selain daripada Islam. Tuan-tuan jangan percaya dengan liberalis. Dia menipu kita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terjebak dengan nasionalis. Dia menipu kita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terjebak dengan komunis. Pahaman komunis, etis. Selain daripada Islam, tuan-tuan jangan terjebak. Jangan terlibat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terlibat dengan selain daripada Islam, tuan-tuan akan menyesal dalam kubur sekejap lagi. Wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Allah dah sebut dah. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Allah tak terima, tuan-tuan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bila dia masuk dalam kubur, dia akan menyesal. Tuan-tuan yang datang malam ni, sekejap lagi tuan-tuan masuk dalam kubur, tuan-tuan jangan sebut kalimah ni. Jangan sebut kalimah apa dia? Qala rabbirji'un. Malaikat, tolong bagi tahu kepada Allah,
saya nak hidup kembali di atas dunia. Saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia nak hidup balik itu bila? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Amalan soleh apa yang dia tertinggal? Hati dia berpaling daripada Islam. Tuan-tuan jangan berpaling daripada Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berpaling daripada Islam, tuan-tuan akan menyesal. Dalam kubur sekejap lagi, bila dia sebut pada malaikat, saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Saya nak kembali balik pada Islam. Malaikat jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut, kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan sekarang kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, perkara yang pertama, jangan sampai peringkat kita ni terlepas, jaga hati. Macam mana nak jaga hati? Baca doa, tuan-tuan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca hati ni, baca doa ni. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, tolonglah tetapkan hati saya dengan agama kamu, ya Allah. Wa ala ta'atika, tolonglah kekalkan ketaatan saya ini, ya Allah. Tuan-tuan boleh tengok nanti, lepas pada bulan Ramadan nanti, start daripada 1 Syawal nanti, kalau tuan-tuan tak boleh hadir lagi, tak boleh hadir ke surau, ke masjid ni, tuan-tuan dah berpaling hati, tuan-tuan. Dah berpalinglah hati saat tersebut. Kalau malam ni tuan-tuan boleh datang, malam ni tuan-tuan boleh taat pada perintah Allah. Mengapa Syawal tuan-tuan boleh berpaling? Jangan berpaling daripada mentaati perintah Allah. Ini peluang yang Allah sedang bagi pada kita. Allah hadirkan tuan-tuan malam ni, tanda Allah sayang, tuan-tuan. Kalau Allah tak sayang, Allah tak hadirkan kita. Kita di antara mereka yang main mengecun tersebut. Kalau Allah tak sayangkan pada kita. Tapi Allah sayangkan pada kita. Allah hadirkan kita di rumah dia. Bila Allah hadirkan kita ni, tanda apa? Kita sedang mentaati perintah Allah. Bila kita sedang mentaati perintah Allah, kita minta dengan Allah, ya Allah, kekalkanlah ketaatan ini, ya Allah. Jangan kamu bolak-balikkan hati saya ni, ya Allah. Janganlah kamu pusingkan hati saya. Kerana ramai orang yang berpaling dalam hidup ni, tuan-tuan. Tak mudah nak mengekalkan hati ini. Nak kekalkan hati ni, baca doa. Ya Allah, kamu tetapkan hati aku ni, ya Allah. Baca lagi doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah sendiri ajar baca doa ni. Wahai Tuhanku, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kamu gentak hidayah kami ba'da idh hadaitana, setelah mana kamu telah bagi pada kami ini, ya Allah. Ni Allah dah bagi dah pada kita, tuan-tuan. Ni tanda hidayah Allah. Tanda hidayah yang Allah bagi pada kita. Baca doa. Macam mana nak suruh hati kita terkejap? Jangan kita berpaling dalam hidup kita ni. Nak suruh kita kuat lagi hati kita ni. Sentiasa dengan Al-Quran. Tuan-tuan baca, jangan tinggalkan Quran. Sebab Allah dah sebut dah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan pada jin diturunkan Al-Quran. Tujuan apa Allah turunkan Quran dalam bulan Ramadan? Allah sebut, hudan linnas. Pertama sekali untuk memberi hidayah pada manusia. Ini tujuan aku turunkan Al-Quran. Dan saya nak sebut, kalau tuan-tuan belum lagi jamah Al-Quran, belum lagi sentuh Al-Quran, dah malam 28 Ramadan, kejap lagi tolong pegang Quran, tuan-tuan. Tolong riba Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan mari duduk dalam masjid ni sekejap. Jalankan jari tuan, tulisan tangan kita atas tulisan Al-Quran tu. Sebut kepada Allah, ya Allah, aku terlalu sibuk dengan dunia ini, ya Allah. Hari ini baru aku berkesempatan, ya Allah. Biar mengalir mata kita. Menangis teesak-esak kita. Rasa sayunya dalam hidup. Kenapa aku sesibuk ini dalam hidup terhadap dunia? Mengapa aku tak berkejaran? Rasulullah khatam 2-3 kali Al-Quran dalam bulan Ramadan. Mengapa kita tak boleh khatam Al-Quran? Yang lebih malang lagi, sampai tak boleh baca Quran. Saya ulang banyak kali di kalangan kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran,
tuan-tuan jangan tuan-tuan menangis dalam kubur sekejap lagi. Baik tuan-tuan menangis sekarang di atas dunia. Yang tak boleh baca Quran, pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur sekejap lagi, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Quran kamu tak boleh baca? Tak boleh, malaikat. WhatsApp? WhatsApp boleh, malaikat. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Tadarus. Jumpa dengan AJK masjid ni. Bagi tahu elok-elok pada AJK. Saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Mengaku je. Jangan malu-malu. Bagi tahu pada AJK elok-elok. Saya tak boleh. Tolonglah saya tak nak mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Biar menangis, tak sesak. AJK umum je. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong daftar. Bagi nama, bagi alamat, bagi nombor telefon. Yang ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Bagi nama, nombor telefon. Kemudian sedarakan mereka. Sedarakan di antara satu sama lain. Jadikan mereka bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Ini cara dikalahkan kita, Quran. Siapa yang nak tetap hati dia, mesti rajin baca Quran. Jangan tak rajin baca Al-Quran Karim. Cara nak menetapkan hati kita. Dengan apa dia? Dengan baca Al-Quran Karim. Menetapkan hati kita dengan Islam. Cara demikian. Jumpa elok bagi tahu pada AJK masjid. Saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab. Bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Nak sebutnya biar kita sama-sama berlumba di kalangan kita boleh baca Quran. Yang ketiga, tolong panjatkan doa dan juga zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kena buat ni pada diri kita nak tetapkan hati kita. Tolong angkat tangan doa. Angkat setinggi mungkin. Rasulullah dalam saat-saat sebegini angkat tangan dia berdoa. Lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Tangan Rasulullah sampai jatuh lengan jubah Rasulullah. Nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meminta kepada Allah. Sayyidatina Aisyah kata, aku tengok Rasulullah kalau dia berdoa, lagi lama lagi angkat, lagi lama lagi angkat, tangan tegak sampai ke atas. Lengan jubah ni turun, jatuh, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamanya Rasulullah berdoa. Kita berdoa tak lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Doa benda lah lama-lama. Lama-lama letak tangan atas paha je. Ya malah-malah lagi tu angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Jangan demikian. Tolong angkat tangan doa. Biarlah berderai sikit air mata kita. Mengalir sikit air mata. Ya Allah, sebut je pada Allah. Aku ni pendosa ya Allah. Aku angkat tangan juga di depan kamu ni ya Allah. Aku harap supaya aku ni diampun dosa aku ya Allah. Sejijik mana pun dosa yang aku buat ini ya Allah. Segunung mana pun kesilapan yang pernah aku lakukan di dunia ini ya Allah. Kamu tolong pandang aku dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Sebut dalam doa kita. Kerana ada seorang yang pendosa. Yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Dosa apa dia tak buat atas dunia? Minum arak, berzina, buat dosa, banyak dosa dia buat. Satu hari dia mati. Di kota Baghdad, dia meninggal dunia. Bila dia mati saja, dia meninggal dunia, tak ada orang yang nak datang mandikan jenazah dia dan nak solatkan jenazah dia. Dia mati pagi, sampai Zuhur. Isteri dia tunggu, tak ada orang datang. Akhirnya, isteri dia lepas Zuhur, mandikan sendiri jenazah suami dia. Kemudian golek sendiri jenazah suami atas kain kapan, balut sendiri, kemudian letak atas pelepah kurma, heret dengan kaldai jenazah tersebut ke hujung kota Baghdad. Gali kubur sendiri. Isteri dia gali kubur. Siap selesai saja gali kubur, nak tolak, bingkah naik balik, nak tolak jenazah suami dia, tiba-tiba datang seorang yang saleh. Orang yang alim di kota Baghdad itu.
Dia datang, dia tanya terus. Ni suami kamu ke? Jenazah suami kamu ke? Jawab isteri sebut, ya. Jenazah suami saya. Kemudian katanya orang alim tersebut, tolong bagi tahu kepada penduduk kota Baghdad. Aku nak solat jenazah dia. Aku nak sempurnakan jenazah dia. Dia bagi tahu, orang ramai datang. Orang ramai datang, orang ramai tanya. Kenapa kita mesti solatkan jenazah dia? Kenapa kita nak selesaikan jenazah dia? Kenapa kita mesti urus jenazah dia? Dia seorang pendosa. Hidup dia buat maksiat, berbagai-bagai lagi. Orang alim dia jawab, tak. Tak. Katanya orang alim tersebut. Lepas asar, lepas zuhur tadi, aku tertidur dekat masjid. Bila aku tertidur, dalam tidur aku, diberitahu dalam tidur aku satu suara sebut, bersegera ke hujung kota Baghdad ini. Kerana ada satu jenazah yang sedang dibawa oleh seorang perempuan, isterinya untuk dikebumikan. Sesungguhnya jenazah itu di kalangan ahli syurga Allah SWT. Terkejut orang ramai. Macam mana dia boleh jadi ahli syurga? Uruskan dahulu. Katanya orang alim sebut, selesai saja ke bumi jenazah, selesai saja. Orang ramai datang jumpa dengan orang alim. Orang alim jawab, saya tak tahu. Kenapa? Tapi dalam suara saya, dalam mimpi saya tadi lepas zuhur tadi, saya bermimpi bahawa jenazah ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Ada suara yang menyebut bahawa dia di kalangan ahli syurga. Lalu orang ramai tak puas hati. Orang ramai tanya isteri dia, amalan apa yang buat oleh arwah suami kami? Jawab isteri dia sebut, 2 minggu sebelum kematian dia, kedatangan di rumah kami sering kali datang 2 orang anak yatim piatu. Anak yatim piatu datang. Dan arwah ini, dia akan ambil anak yatim piatu tersebut, dia mandikan dia pakaikan pakaian yang baru, kemudian dia ambil anak yatim piatu itu, dia masak, dia suap ke mulut anak yatim piatu itu. Begitulah rutin dia kebelakangan sebelum kematian dia. Orang ramai kata itu biasa. Dia tak ada luar biasa lagi. Dia bila subuh-subuh, dia tidur malam dalam keadaan mabuk, kemudian keesokan hari, subuh besok, dia akan datang bersegera untuk sembahyang subuh berjemaah. Orang ramai kata itu biasa lagi. Oh, itu biasa saja lagi. Lalu katanya isteri dia sebut, ada satu lagi amalan. Di penghujung malam, dia bangun. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dalam mabuk dia, kemudian malam, dia bangun. Waktu mana dia bangun saja, dia akan mula ambil wudu, dia semayang sunat taubat, kemudian dia mula menginsut di bucu-bucu rumah ini, dan dalam doa dia menangis teresak-esak, dia berdoa pada Allah. Dalam doa dia disebut, ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan di dunia ini, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku ni, ya Allah? Dia tanya Allah, ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku ni, ya Allah? Dia menangis sampai subuh dengan kalimah yang diulang dan diulang kalimah tersebut. Lalu orang alim itu jawab, inilah sebab kerana Allah mengampunkan dosa dia. Dia mengiktiraf terhadap dosa dia. Mengiktiraf terhadap dosa dia. Tuan-tuan, kita ni tak buat dosa sebanyak itu, tuan-tuan. Tapi kita tak pernah mengiktiraf kita ada dosa. Kita sombong kan? Kita ni tak buat dosa macam dia buat dosa. Tapi kita ada satu penyakit yang sering terhalang daripada kita minta ampun pada Allah. Apa dia? Kita sombong. Sombong dengan Allah. Aku mana ada dosa? Mana aku buat dosa dalam hidup? Yang tu je yang kita rasa. Akhirnya, kita keras hati dengan sebab tersebut. Hati kita ni keras. Kita ni payah. Dengar orang azan pun tak mengletar tu badan kita. Baca Quran pun, imam baca semerdu tadi. Saya ni berjalan, saya ni tiap-tiap malam, bulan Ramadan ni, semayang, tak jumpa lagi semerdu yang dibaca oleh imam tadi. Tuan-tuan ni kira beruntung dah tempat tuan-tuan. Merdunya bacaan yang dibaca oleh imam. Bacaan-bacaan yang sedap sebegitu. Tapi tak tersentuh dalam hati kita. Pelik kita. Dosa apa yang kita buat sampai begitu sekali? Dosa tak taubat. Dosa kita ni biarkan dalam hidup kita ni. Biarkan dengan dosa-dosa ni. Saya semayang di Masjid Amr bin As di Mesir. Semayang dengan Syekh Muhammad Jibril. Saya belajar dekat Mesir. Semayang dengan Syekh Muhammad Jibril. Nama dia Muhammad Jibril, bukan Malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Tuan-tuan biasa dengar dalam radio IKM pun dia ada baca, kadang-kadang dalam YouTube tuan-tuan type je Syekh Muhammad Jibril.
Bacaan dia malam 27 Ramadan, nak semayang tarawih dengan dia, 1 juta orang datang. Waktu tu belum lagi jatuh kerajaan Husni Mubarak. Dan belum lagi zaman Asisi dan Dr. Mursi waktu tersebut. Zaman Husni Mubarak. TV buat siaran langsung. Malam 27 Ramadan. Saya pergi semayang. Sebelah saya orang Arab. Pergi nak semayang tarawih malam 27 Ramadan. Pergi pukul 10 pagi. Dapat saf yang ke-8. Saf yang ke-8. Saya kira. 8. Yang ke-8. Tak boleh berdiri. Kalau berdiri je, bangun je orang lain duduk. Tempat kita. Daripada pukul 10 pagi. Nak tunggu pukul 9 malam. Nak semayang tarawih. Mayang tarawih. Baca biasa je. Sabbihi isma rabbikal a'la amma yatasaalun. Malam-malam nak khatam Al-Quran. Baca. Tapi orang Arab sebelah saya ni mengetar ni. Amma yatasaalun je. Abasa wa tawalla. Ni getar. Bila baca sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a sampai illa ma sya Allah, bum, tumbang. Tumbang ni, direct tumbang. Takutnya pada Allah. Bum, tumbang. Allahu Akbar. Bangun balik dia. Menangis teresa-esa. Allahu Akbar. Kita tumbang juga, dah tertidur rupa-rupanya kita. Beza kita dengan mereka kan. Kenapa? Hati kita masalah, tuan-tuan. Hati kita ni, saya nak sebut, memang masalah sangat. Hati kita ni cepat berpaling. Cepat berpaling tumit dengan Islam. Kita terlampau cepat dengan kebendaan dunia. Sehingga kan kita tak rasa manisnya akhirat. Tak rasa nikmatnya dengan yang disebut dengan ibadah kita dengan Allah SWT. Yang pertama, tolong jaga hati. Yang kedua, tolong jaga ibadah, tuan-tuan. Ibadah berbaki dalam hidup kita ni. Ibadah apa? Ibadah solat. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Yang pernah meninggalkan solat, tolong qada kesempatan yang ada. Tak berbaloi tinggal solat, tuan-tuan. Allah, dia nak suruh kita jaga solat. Allah suruh kita puasa bermula pada maghrib, berakhir dengan subuh. Bermula pada subuh, berakhir dengan maghrib. Kenapa kita puasa di antara subuh sampai maghrib? Kerana 2 waktu ini kebanyakan orang tinggal sembahyang. Subuh orang kita payah nak bangun sembahyang subuh. Payah kita nak bangun sembahyang subuh. Allah, dia nak suruh kita bangun sembahyang subuh. Allah programkan makan sebelum mana subuh. Allah tahu manusia ni, kalau sebut bab makan, sanggup bangun. Letak 10 jam loceng bawah katil ni. Berdentum-dentum jam loceng dia. Allah senang je Allah nak buat. Nak suruh kita bangun kan. Allah pujuk dengan makan. Allah dia nak suruh kita jaga solat maghrib. Allah pujuk lagi sekali lagi makan. Makan. Padahal kita boleh je nak membatalkan puasa selain daripada makan. Banyak lagi cara nak membatalkan puasa selain daripada makan. Tapi Allah jadikan nak berbuka puasa dengan apa dia? Dengan makan. Semua balik awal kan Ramadan. Tunggu je. Kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam. Ramadan. Ramadan. Sibuk tanya orang. Maghrib apa? Maghrib. Tanya orang, anak tolong jawab, lambat lagi bang, ada 10 minit lagi. 10 minit lagi, dia gaul nasi selo-selo dulu. Dia gaul dulu, nak sebutnya berianya dia. Tengok cara Allah nak susun. Allah nak suruh jaga salat maghrib. Allah dia nak suruh kita jaga salat lagi. Allah jadikan tarawih. Tarawih nak berapa rakaat? Terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat 8 rakaat. Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat. Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 36 rakaat. Umar Abdul Aziz buat 36 rakaat. Kita jangan berkelahi. Orang Melayu kita ni kuat sangat berkelahi. 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi 30 ke 36, 30 ke 36. Berkelahi dengan yang benda yang tak sudah. Sampai di Shah Alam, tempat saya, di Selangor tu, sampai ada 2 geng di masjid. Geng 8 dengan geng 20 dipanggil. Saya pergi satu masjid tu, naik je, nak solat tarawih malam tersebut, duduk je, bila datang duduk sebelah. Ustaz malam ni Ustaz tazkirah kan? Ya, saya malam ni saya tazkirah. Lepas 8 je Ustaz. Saya kata lepas 20 pun saya boleh tazkirah. Tak, 8 je Ustaz. 8 tu, Ustaz tazkirah tu, Ustaz bantai terus geng-geng 8 tersebut. Saya tanya, kenapa kena bantai? Yelah lepas 8 rakaat dia orang balik terus Ustaz.
Kita kata, elok dia balik. Dia kata, ustaz tak faham. Dia orang ni kalau balik terus tak apa juga ustaz. Masalahnya dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu ustaz. Dah kita geng-geng 20 tak khusyuk semayang. Teringat ni habis cendol tu, habis cendol. Yang tu rupa-rupanya. Nak buat 8 boleh. Rasulullah buat 8. Tapi 8 rakaat Rasulullah pun menjelang subuh baru habis solat tarawih Rasulullah. Huzaifah ibn Yaman, dia cerita, satu malam aku solat dengan Rasulullah. Rakaat yang pertama, Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Bila aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah, aku ingat 100 ayat, mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat tersebut. Habis 286 ayat tu, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Terus sambung baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak benar. Sambil taubat nasuha kita. Tak punah-punah solat macam ni. Kita tu imam baca sabbihisma rabbikal a'la pun nak marah lah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna gitu. Satu jangan cepat nak balik. Lenguh je berdiri, ambil kerusi duduk. Boleh semayang sambil duduk. Lenguh sambil duduk. Kalau lenguh sambil duduk atas kerusi pun lenguh. Boleh bersila. Semayang sambil bersila boleh. Semayang sunat je. Bukan semayang wajib pun. Kalau lenguh sambil bersila pun tak boleh. Ni sesak dada ni. Makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa. Keluar cendol sebiji dia bagi. Duduk pun tak boleh. Baring. Semayang tarawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang memandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantah peluk ni. Orang dah lama dah bagi salam, tak bagi salam lagi dia. Nak sebutnya boleh pada kita. Kalau tak boleh sambil baring pun tak boleh talqin dah ni, mati dah dia ni. Nak sebutnya solat. Yang kedua, baca Quran dalam ibadah. Saya ulang banyak kali ni Quran. Ni Ramadan Allah jadikan, tak pernah Allah jadikan bulan Allah turunkan Al-Quran. Sampai Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nak sebutnya besar Al-Quran ini. Jangan pandang lekeh terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita tak pegang Al-Quran. Nak baca Al-Quran. Baki lagi 2 malam, 3 malam ni, mesti kita dengan Al-Quran berbaki sebut. Kemudian yang 3, dalam hidup kita yang besar, tolong banyakkan infak dan juga menghantar segala harta benda kita di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Yang ni ya, saya nak pesan betul-betul. Tuan-tuan jangan kumpul harta untuk dunia tuan-tuan. Ramai dah orang kita kena. Tu rumah-rumah yang jadi kosong habis tu, mak ayah dah meninggal dunia tu, anak-anak sedang bertikai. Mempertikaikan harta tu menjadi milik siapa. Sedangkan orang dalam kubur tu sedang sengsara. Kalau tuan-tuan nak seksa arwah ayah tuan-tuan, arwah ibu tuan-tuan, tuan-tuan berkelahi dah, berebut harta pusaka itu. Tuan-tuan sedang menyeksa secara percuma kepada mereka yang sedang meninggal dunia itu. Selagi mana tak selesai urusan harta pusaka, selagi itulah sengsara dalam kubur tuan-tuan. Jangan kita sengsara dalam kubur. Macam mana kita jadi sengsara dalam kubur? Tolong alihkan semua aset-aset kita sekarang di dunia ini. Agihkan terus. Hebahkan terus pada mereka yang selayaknya. Manakala harta kita ni, hantar ke akhirat. Hantar ke akhirat. Biar rumah dah ada di akhirat. Kereta dah ada dah di akhirat. Pakaian kita dah ada dah di akhirat. Manakala Tuan masih lagi berada di atas dunia ini. Nak gambarkan pada kita ni, nak gambarkan dalam hidup kita ni, kitanya dalam keadaan yang masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas dunia ini sendiri. Ini gambaran bagaimana peluang pada kita ni untuk kita hantar segala barang-barang, harta benda kita ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita simpan di atas dunia ini sendiri. Simpan di dunia ni, ramailah orang di kalangan kita yang kena. Simpan untuk apa? Kalau kita tanya, simpan harta ni untuk apa? Kita tanya, simpan untuk apa? Dia jawab, simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz.
Siapa yang ajar? KLSP Ustaz. KLSP ajar simpan untuk bekalan hari tua. Kita tanya, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua Ustaz. Baru nak tua. Jangan simpan. Ayah-ayah, kalian dah tua, kalian tak guna-guna pun harta tersebut. Kalian nak tunggu sampai berapa lama lagi? Nak habiskan harta ratusan ribu dalam akaun bank tersebut. Tuan-tuan, ayah-ayah ingat, ibu-ibu ingat, berapa lama lagi boleh bertahan dalam hidup di atas dunia ini? Dengan nilai harta sebanyak itu. Yang kita simpan ini. Simpan untuk anak-anak kita. Dia cari sendiri harta untuk dia. Kenapa kita nak sibuk, nak simpan untuk mereka? Simpan untuk kita lah. Simpan untuk kita. Macam mana simpan untuk kita? Pos ke akhirat. Infak, sedekah, wakaf, sekarang. Bila berbaki 2-3 malam yang ada ni. Berbaki 2-3 malam yang ada ni, kitanya simpan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Ni cara dalam hidup kita dipanggil demikian. Pada diri kitanya. Jangan kita simpan. Ni simpan. Sampai hari tua, balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Kita dah tua. Dah siap dia rumah besar, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk seminggu je, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, lepas habis iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang, bawa kereta baru ni, round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Dia horn tu. Cuba buat anak-anak muda buat TikTok sikit, buat konten macam tu. Nak sebutnya, kita ni dalam kubur tu mula menyesal. Menyesal aku. Kalau boleh nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasanya. Kenapa dia? Kerana kita habiskan harta kita untuk orang. Habiskan harta kita untuk kita. Bagaimana? Wakaf, derma, infak, sedekah, hebah. Panggil anak-anak kita. Bagi tahu pada anak kita. Abah meninggal dunia, mak kamu meninggal dunia, haram kamu kelahi berebut harta. Sebut awal-awal terus. Siapa yang berebut harta, memang dia secelaka-celaka manusia. Sebut pada anak kita demikian. Bagi tahu awal-awal pada anak-anak kita. Jangan kita mati, tiba-tiba kita sengsara kerana mereka yang sedang berebut harta pusaka kita dan tak selesai-selesai masalah harta pusaka tersebut. Harta orang Islam di Malaysia ni ada lebih kurang 90 bilion yang belum lagi diselesaikan. 90 bilion tuan-tuan, bukan RM1 dua. Masalah harta pusaka ini sendiri. Ini di antara perkara yang kedua. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolong jaga perangai. Tanda kita jaga perangai, nak suruh dapat syurga Allah, ialah kita banyak bertaubat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Angkat je tangan, saya sebut demikian. Dosa-dosa kita ni dengan minta ampun. Yang kedua, bagi orang lelaki, tolong minta ampun dengan mak dan ayah. Mak mertua, ayah mertua. Ni dosa kebanyakan orang lelaki lakukan. Kita buat dosa, orang lelaki ni, antara dosa yang senang terjadi, dosa dengan mak dan ayah kita. Mak kita yang dah meninggal dunia, mak kita yang hidup. Dua-dua, kita buat dosa. Kita tak ziarah kubur mereka. Kita tak baca doa untuk mereka. Kita tak tolong untuk mereka. Yang dalam kubur, kita buat dosa juga. Masih lagi kita kejam dengan mereka tersebut. Mak kita terasa hati dengan kita. Manakala orang perempuan, dosa kalian dengan suami kalian. Tolong minta maaf dengan suami kalian. Orang perempuan 90% masuk neraka kerana dosa dia dengan suami dia. Kebanyakan demikian dalam hidup dia. Punca apa? Dia menyinggung hati suami dia. Tak jaga perasaan suami dia. Yang ni di antara dosa yang biasa terjadi di kalangan orang perempuan. Yang terjadi, orang lelaki bila kena cakap kasar, isteri dia bercakap kasar, tengking kata-kata dia, dia simpan je dalam hati dia. Dia simpan. Kemudian dia membengkak perasaan dia. Suatu hari isteri dia meninggal dunia. Agak-agak isteri tersebut boleh masuk syurga. Isteri tak masuk dalam syurga. Sebagaimana anak lelaki yang dia mati di saat mana dia menyinggung hati mak dan ayah dia. Anak lelaki ni, ceritalah besar mana pun, kejayaan apa pun, tengok dia dengan mak dia macam mana. Tengok dia dengan ayah dia macam mana. Kalau ayah dia terasa hati dengan dia, tak berjaya lah dalam hidup dia. Dalam hidup dia tak dianggap berjaya. Bahkan dia diminta supaya jangan angkat suara depan mak ayah.
Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Jangan tengking kata-kata mereka. Bercakap lemah lembut dengan mereka sebut. Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan mak ayah ni, ya mak, ya ayah. Ya je merendahkan diri dalam segala aspek dalam hidup kita tanpa kita mengangkat suara di hadapan mereka sebut. Orang perempuan sama juga. Jangan angkat suara dekat depan suami. Jangan tengking kata-kata suami. Bila tengking saja, nanti tersimpan perasaan dalam jiwa suami kalian. Suatu hari kalian meninggal dunia. Kalian ingat kalian boleh masuk syurga. Kalian tak akan jumpa pintu syurga. Tertutup pintu-pintu syurga. Terbuka luas pintu neraka untuk kalian di saat tersebut. Jaga ni dalam hidup. Dalam hidup di kalangan kita. Ya orang lelaki, bila kena tengking, lama-lama dia tipu mak ayah dia pula. Kerana nak jaga hati isteri dia. Nak jaga perasaan yang disebut dengan anak-anak dia. Akhirnya dia tipu mak ayah dia. Ni kesan daripada mana? Kesan daripada isteri yang cakap kasar dengan suami. Suami pula dia menipu dengan mak ayah pula. Dia akan jadi demikian. Ini kesan di kalangan kita. Kenapa terdiam semua macam pernah kena? Nak sebutnya gambaran pada diri kita, suasana dalam kekeluargaan kita. Saling hormat menghormati di antara kita. Moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan Allah masukkan semua di kalangan kita, di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Malam ni mari kita baca doa untuk menutup program kita ini, dan kita mudah-mudahan dengan doa kita ini Allah jadikan kebaikan yang bertambah pada diri kita, dan moga Allah jadikan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah. Dan kita berjanji sama-sama kita, kalau ada seorang je yang ditarik, dihumban ke dalam neraka Allah yang hadir malam ni, kita berjanji untuk kita bagi syafaat bersama untuk tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan berjanji pada diri tuan-tuan, lepas Ramadan nanti tuan-tuan mesti hadir juga di masjid ini. Tuan-tuan mesti menggerakkan kembali diri yang soleh dalam hidup tuan-tuan. Yang sebenar diri tuan-tuan ni bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Bulan Syawal tu kalau berubah, itu tanda perubahan hati kita yang sudah berubah menjadi kembali balik pada asal, bukan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama doa, mudah-mudahan malaikat mengaminkan doa kita ini. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, suka saya nak sebut kat luar nanti tuan-tuan, ada beberapa buah kitab yang saya karang. Ni kitab nak kesan kita kena sihir ke tak kena sihir. Kalau tuan-tuan baca je ayat ni, ayat-ayat ru'yah, tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan baca ramai-ramai dengan keluarga masing-masing. Tuan-tuan baca, tiba-tiba tuan-tuan pening kepala, tuan-tuan nak muntah dan sebagainya, itu tanda berlaku gangguan, ataupun berlaku sihir, ataupun berlaku saka dalam kekeluargaan kita. Saka ni masalah. Tuan-tuan nak mula mimpi air, mimpi budak kecil, mimpi menyusu bayi, gigi kita ni bunyi kak malam-malam. Ni biasa di antara tanda-tanda saka yang berlaku. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Tu senyum-senyum je. Saya susun beberapa ayat ru'yah. Nak suruh orang kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang syirik kepada Allah. Saya susun lagi kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, nak buat apa dia? Amalan apa? Doktor bagi tahu, tuan tak cukup oksigen dah ni. Tuan perlu ditidurkan. Ambil terus kitab ni. Baca pada muka surat 47. Tuan-tuan baca doa La ilaha illallahul hayy yuhyi wa yumit. Ni doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah. Rasulullah sebut, kalian baca doa ni, kalian tidur, kemudian kalian meninggal dunia, tempat kalian dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan kalian daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Tuan-tuan buat amalan ini. Tuan-tuan ajar pada keluarga kita dah. Balik nanti ajar pada mak kita. Kalau ada keluarga kita yang sakit dan sebagainya, bagi hadiah kitab ni. Bagi hadiah kitab yang macam ni jauh lebih baik daripada kita bagi durian yang ke mempelam tu. Kita bagi kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah tu, senang ceritanya. Nak sebut tak teramak sangat dia panggil demikian. Saya karang beberapa buah lagi kitab ni ada. Ada lebih kurang 34 buah kitab. Kerana belakang saya ni ada sekolah tahfiz, tuan-tuan. Saya bangunkan ma'had tahfiz semenjak 14 tahun yang lepas. Di mana saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka menghafal Quran. Saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan juga di Jalan Tok Pahang, saya bangunkan juga di Pulau Langkawi, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Tuan-tuan pergi ke Pulau Langkawi tu, saya bangunkan ma'had tahfiz di situ.
Kemudian saya bangunkan juga di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu saya sedang bangunkan masjid sekarang. Dan kemudian sama juga di Pulau Langkawi. Semua ni dana-dana untuk sekolah saya itulah. Dan saya bantu di selatan Thailand. Yang bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut, kita tanggung mereka. Asal pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 800 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit. Tiap-tiap bulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Mereka letak madu tu depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Ambil je madu, kacau dengan air suam, minum. Muntah. Keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan. Turun kadar gula dalam darah dia. Dan tuan-tuan boleh je buat amalan. Nak berbuka puasa tu, ambil air madu, kemudian kacau dengan air suam, taruh ais, kemudian minum air madu tersebut. Ini Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Ini di antara cara demikianlah. Dan saya dapatkan safran. Kalau ibu-ibu yang masak, ibu-ibu ambil safran daripada Iran. Saya dapat daripada Iran, daripada bumi Khurasan, daripada orang Sunni, bukan daripada Syiah. Tidak. Saya ambil daripada Sunni, kemudian safran tersebut digunakan untuk dalam air tuan-tuan buat minum, kemudian tuan-tuan buat amalan. Safran ini pun untuk dana sekolah saya lah. Tuan-tuan, di antara safran yang terbaik, saya dapat grade AA yang terbaik lah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah pun, tuan-tuan tak dapat dengan harga ni. Cuba buat amalan, masakan dalam masakan kita, cuba masukkan safran ini. Rasulullah sebut, dia di antara bawan pada bawan syurga Allah. Herba yang termahal dalam dunia. Di antaranya safran lah. Kalau tuan-tuan cari Google dalam internet, tuan-tuan akan dapati bagaimana besarnya peranan safran dalam hidup kita ni. Siapa yang disebut dengan kena kanser dan sebagainya, saya cadangkan buat amalan, minum air safran. Kemudian yang kena asma dan sebagainya, sama juga buat amalan, minum air safran. Menjadikan amalan pada diri kita. Mudah-mudahan luka-luka dalam kita ni disembuh dengan cara demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat yang tu pun, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni lah. Pamphlet sekolah saya. Ada nombor akaun sekolah saya ni. Tuan-tuan pergilah mana-mana bank. Ataupun malam ni buka internet tu. Kemudian berdiri depan mesin bank tu. Semayang sunat istiqarah dulu senang kita ni. Nak infak ke tak infak? Nak derma tak derma? Malam-malam yang baik ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehingga menjelang malam ke-28 Ramadan ini, ya Allah, dosa-dosa kami masih lagi menimbun, ya Allah. Gunungan dosa ini menjadi ketakutan dalam kehidupan kami, ya Allah. Kecuali kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dengan Rahmanur Rahim kamu, ya Allah. Boleh belah kasihanlah pada kami semua ini, ya Allah. Kami tadarkan tangan di malam yang baik ini, ya Allah. Mengharapkan keampunan dosa-dosa kami ini, ya Allah. Segala kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, kamu ampunkanlah, ya Allah. Kamu rahmatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kamu murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Kamu panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang kesakitan, menanggung penyakit yang berpanjangan, ya Allah. Kamu jadikanlah penyebab di antara doa-doa ini menjadi penyebab kepada penyembuh penyakit yang dideritai itu, ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, adanya anak-anak kami yang sedang menunggu pasangan hidup yang baik, ya Allah. Anak-anak kami yang sedang menunggu zuriat yang saleh dan salehah, ya Allah. Anak-anak kami yang sedang dililit hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap keadaan perjalanan hidup ini, ya Allah. Kamulah yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati-hati di kalangan kami ini, ya Allah. Yang mempunyai niat-niat yang baik, ya Allah.
Kamu permudahkanlah dengan niat-niat yang baik yang mereka ada itu, ya Allah. Manakala niat yang buruk itu, ya Allah, kamu tunjukkanlah jalan kebaikan untuk mereka supaya kembali kepada kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mendidik anak-anak kami dengan cara dan acuan yang diajar oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu teguhkanlah jiwa kami, ya Allah, dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kami, ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Senang untuk memberi nasihat pada mereka, ya Allah. Mudah dalam mereka melakukan taat, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Jauhkanlah kami mendapat zuriat-zuriat yang saleh, ya Allah, yang berpaling daripada kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Di nafas-nafas akhir kami itu, ya Allah, agar bibir kami sentiasa mengulang menyebut nama kamu Allah, Allah, Allah di penghujung perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat malam dimula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang membasahi badan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak-anak kami daripada zuriat-zuriat kami, anak yang saleh, ya Allah, untuk mengimamkan salat jenazah kami nanti, ya Allah. Untuk mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Untuk membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Kalau mana diturunkan jenazah kami nanti, ya Allah, berlemah lembutlah dengan kami, ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Wangikanlah kubur kami di saat itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dikala mana kami mula bersendirian di alam barzah itu, ya Allah, kamu jangan sunyikan daripada doa-doa anak yang soleh untuk kami, ya Allah. Saat mana kami mula berada di malam yang pertama di barzah nanti, ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah. Arwah pasangan hidup kami, ya Allah. Arwah anak-anak kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat Ramadan dan penghujung Ramadan sebegini, ya Allah, kerinduan itu sering kali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat-saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami mengejutkan kami untuk bersahur bersamanya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami menunggu berbuka puasa bersamanya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya mula menyuap ke bibir-bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami bercerita permasalahan hidup ini di hadapannya dahulu, ya Allah. Arwah ayah kami memeluk kami, mencium dahi kami, mengusap kepala kami. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu jadikan kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Belah kasihanlah pada mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Kamu angkatkanlah darjat mereka, ya Allah. Kami tahu mereka melakukan kesilapan di dunia ini, ya Allah. Tapi kerahmatan kamu dan keampunan kamu mengatasi daripada kemarahan kamu pada mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Angkatkanlah darjat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah berlaku kejam terhadap ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, membentak-bentak ibu kami, ya Allah. Kami pernah berkasar dengan ibu kami, ya Allah, sehingga mengalir air mata ibu kami terhadap perilaku kami ini, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu, ya Allah.
Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Ampunkan dosa kami itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hidup kami menjadi sebegini saat ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, hati kami menjadi sekeras batu ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, kekeluargaan kami hampir saja berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, rezeki kami menjadi semakin sukar dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, menjadi sukar untuk kami dekat kepada kamu, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun dosa-dosa yang kami lakukan ini, ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. 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 Bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mencium jari jemarinya itu, ya Allah. Mengucup dahinya itu, ya Allah. Memeluk tubuh badan yang indah itu, ya Allah. Izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaannya itu, ya Allah. Sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Aghithna ya Rab, aghithna ya Rab, aghithna ya Rab, aghithna ya Rab. Ya akramal akramin, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Nahnu abduk, nahnu abduk, nahnu abduk, nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na, na'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu'u laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bika min syarri ma sana'na. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.